Pasal apa Allah jadikan kita? Pasal apa Allah jadikan kehidupan dunia? Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah Az-Zariyat, salli ala sayyidina Muhammad, ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kathir menceritakan bahawa maksud daripada perkataan Allah itu ialah sesungguhnya aku menciptakan mereka, yakni manusia, kita semua, salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah untuk, salli ala sayyidina Muhammad, supaya aku dapat memerintah mereka untuk beribadat kepadaku, bukan kerana aku memerlukan mereka, kata Ibnu Kathir. Allah jadikan kita ni, subhanallah, bukan sebab Allah perlu kita ada. Kalau kita langsung tak ada tu, Allah tetap ada. Tapi Allah ciptakan kita ni pasal apa? Supaya Allah boleh perintah kita untuk ibadat dekat dia. Boleh faham? Set mula-mula sekali, setting mula-mula kepala sekali, sebab Allah jadikan aku ni untuk ibadat. Ibadat tu nombor satu. Ibadat tu lagu mana? Ibadat tu, subhanallah, dalam seluruh urusan kehidupan kita. Kalau macam tu ustaz, tak payah kerjalah kot. Kau nak kena duduk bersila kat kat sejadah lagu tu, duduk semayang, duduk sujud lagu tu, kan? Orang faham ibadat lagu tu, kan? Dak, ibadat ini ialah segala urusan dalam kehidupan dia. Kerja ibadat tak? Ibadat. Tak sat pergi makan tak sini, ibadat tak? Betul ke? Kau kenyang, lepas makan toilet, kan? Solat Jumaat. Kira makan ke buang, lepas makan buang, solat Jumaat. Dak, makan tadi ibadat. Ni kalau tak makan tadi menggelupuk dalam kelas ni, kan? Oh, lagu tu bila nak habis ni, bila nak habis. Agak boleh selesa tak dengan kita nak mengaji bila kita perut kita lapang. Nah, kita makan tu sebab sehari kita nak pergi duduk dalam kuliah, kita nak menuntut ilmu. Maka makan tu jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Seluruh urusan kehidupan kita itu ibadat kepada Allah, dengan syarat kita niat segala kita buat itu kerana Allah SWT. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, dua jenis kata ulama. Yang pertama, bukan hanya ibadat khususi, ibadat yang dikhususkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, bahkan seluruh daripada urusan kehidupan kita juga ibadat kepada Allah. Nabi SAW sebut, innamal a'malu bin niyat, fa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya setiap amal dikira dengan niat. Sungguhnya setiap awak akan dikurniakan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Barang siapa hijrahnya kerana dunia dan wanita yang ingin dia kahwininya, maka hijrahnya itu akan dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia punya key dia, macam mana nak ubah adat menjadi ibadat. Macam mana nak ubah adat jadi ibadat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mandi tak pagi dia? Soalan tanya dia. Kalau tak mandi pun dia tak angkat tangannya. Mandi itu adat kan ibadat? Adat. Adat ni benda biasa kita duk buat. Tak sah makan tu adat kan ibadat? Adat. Tuan-tuan berkahwin tu adat kan ibadat? Adat. So lihat semua, urusan kehidupan kita setiap hari banyaknya adat. Kebiasaan yang kita duk buat, rutin yang kita duk buat, itu adat. Tapi kita orang Islam ni, subhanallah, setiap minit dalam kehidupan kita tu, semua kita boleh jadikan dia ibadat kepada Allah. Setiap minit. Tuan-tuan bangkit tidur sampai tidur balik. Setiap minit tu semua boleh jadi ibadat. Dia pahala. Bahkan tak ada satu momen pun dalam hidup kita yang kosong daripada pahala. Allahu Rabbi. Faham? Macam mana nak buat dia? Dengan kita ubah adat bertukar menjadi ibadat. Ubah adat jadi ibadat. Adat tetap kena buat. Tapi macam mana nak jadikan dia pahala? Dengan bila kita niatkan perbuatan tersebut kerana Allah. Mandi pagi-pagi, salli ala sayyidina Muhammad. Mandi kerana Allah. Sebab tu lazimkan setiap perbuatan kita dengan Bismillah. Bismillah.
nak biasakan supaya kita buat tu jadi kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW kata, setiap benda yang tidak dimulakan dengan bismillah maka hilang berkat dia, maka terputus. Terputus dengan maksud hilang keberkatannya. Selain daripada nak keberkatan daripada perbuatan yang kita buat tu, kita juga nak supaya benda yang kita buat tu dia nilai dia ibadat kepada Allah. Mula bismillah. Nak mandi mula bismillah dulu. Mandi niat aku mandi ni kerana Allah. Pasal apa? Allah sukakan kepada kebersihan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, at-tuhur syatrul iman, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Salat bersuci itu separuh daripada iman. Mandi itu mandi kerana iman, nak bersihkan diri. Nak Allah tu innallaha jamil yuhibbu jamil, sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Kita bersih diri, kita berhias diri sebab apa? Sebab Allah cantik dan Allah suka kepada kebersihan. Tuan-tuan boleh bayang waktu mandi tu, mandi kerana Allah, jadi pahala tak? Pahala. Kalau tergelincak pup mandi, mati lepas waktu tengah mandi tu. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Mati ni dia main anytime tu. Oh subhanallah. Kita ni belum tentu seminit boleh hidup seminit lepas ni. Sungguh tuan-tuan. Tidak. Oh ni ada seorang tu tanya ustaz nak dalam satu majlis. Wahai baba nak tanya tentang takut kat Allah. Dia kata, bapa pun ceritalah takut kat Allah macam ni. Tengah jawab soalan tu, orang yang tanya soalan tu mati. Dalam video tuan, subhanallah. Tengah tanya soalan pun mati. Tuan-tuan jangan tanya soalan lagi. Pegang mikrofon. Hari tu saya kata gitu, bila kita buka soal jawab, ada siapa nak jawab, seorang pun tak tanya soalan. Main hantar kertas tanya soalan. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni, tengah-tengah duduk mandi, rebah mati. Mati itu dalam keadaan dia sedang melakukan amal soleh sebab dia niat perbuatan tadi kerana Allah. Faham? Breakfast kerana Allah. Nak pergi kerja, dua orang nak pergi kerja. Seorang duduk sebelah, seorang duduk kat sini. Seorang nak driver tu, nak pergi kerja ni, nak pasal apa? Nak pergi cari ni bonus tiap-tiap tahun, gaji tiap-tiap bulan. Kan? Ramai orang pergi kerja macam tu kan? Nak pergi cari habuan dunia dah. Lagi nak bayar rumah lah, lagi nak bayar kereta lah, lagi nak bayar apa. Kalau duk fikir, kalau berhenti kerja lagi macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar rumah. Faham tak ni? Yang hang pula pergi kerja pasal apa? Aku pergi kerja kerana Allah. Nak pergi cari rezeki yang halal untuk anak isteri ku, tuntutan daripada Allah. Kewajipan aku sebagai suami untuk cari rezeki yang halal untuk anak isteri. Bila sebut perintah daripada Allah, maka dia jadi ibadat tak? Bila kita menunaikan perintah Allah, jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Maka subhanallah, dia tuan-tuan, setiap dalam perjalanan dia tu dikira sebagai amal soleh. Setiap minit dia duduk tempat kerja tu dia menjadi amal soleh. Dia dapat gaji, dia dapat bonus, dia dapat pahala. Kawan tu dapat gaji, dapat bonus, tak ada pahala. Kalau dia pergi dalam perjalanan tu, dia meninggal dalam perjalanan tu disebabkan kemalangan sebagainya, dia dalam perjalanan untuk melakukan amal soleh dan matinya husnul khatimah. Tu contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Makan, minum, berkahwin, nak anak apa semua sebagainya, berjimat. Macam mana nak jimat? Berjimat dalam keadaan dia berjimat tu kerana Allah. Tuntutan untuk berjimat seorang suami kepada isteri, nak sedekahkan kepada isteri dia. Kemudian Muslimat nak melahirkan zuriat keturunan yang saleh, ni nanti nak lahirkan anak, maka jimat pun jadi pahala. Subhanallah musalli asmat. Faham? Kalaulah kita boleh tahu macam mana urusan, setiap urusan dalam kehidupan kita boleh generate pahala, maka subhanallah tuan-tuan, dia akan berhati-hati dengan apa yang dia buat pada setiap hari. Dia nak pastikan benda apa yang dia buat tu semua boleh jadi pahala kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat kan orang mukmin ni? Hebat. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat itu bahwasanya ayat tadi apa dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ialah bahwasanya Allah menciptakan hamba dengan maksud menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya.